Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safa binti Muhammad Said, pelajar tahun ketiga Biologi Pemeliharaan. Hari ini saya akan membentangkan proposal tentang kajian yang akan saya lakukan untuk projek tahun akhir saya. Kajian yang akan saya lakukan ini adalah kajian mengenai jangkitan parasit dan sel-sel rosak yang berlaku terhadap ikan. Sebagai pengenalan, ikan adalah penting kepada manusia sebagai sumber protein menurut kepada Masuk AO 2014. Hampir 60% ikan adalah vertebrata dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi menurut kepada Perkiwidamanan 2015. Parasit merupakan hermafrodit protandrik yang menghisap darah, tinggal di atas kulit, insang dan juga mulut ikan. Ini adalah merujuk kepada Pocirin 2015. Terdapat dua jenis parasit yang boleh ditemui, iaitu endoparasit dan ectoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang tinggal di dalam perumah seperti di dalam usus, manakala ectoparasit adalah parasit yang tinggal di luar perumah seperti di atas kulit. Seterusnya, histologi pula merupakan kajian mengenai bahagian organ atau tubuh haiwan dan tumbuhan dengan lebih terperinci. Kaedah histologi telah digunakan untuk mengenal pasti kesan parasit terhadap ikan. Justifikasi. Kajian ini adalah mengenai kesan jangkitan parasit terhadap ikan. Menurut Muita 2014, beberapa kajian telah dijalankan dan menunjukkan bahawa jangkitan parasit ini boleh menyebabkan kegagalan fungsi organ ikan. Kajian yang akan dijalankan ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam merawat masalah jangkitan parasit terhadap ikan. Seterusnya dapat membantu dalam memelihara populasi ikan di kawasan kajian. Terdapat 3 objektif utama kajian yang akan saya lakukan ini, iaitu yang pertama, mengira bilangan parasit yang menjangkiti setiap ikan. Yang kedua, membuat deskripsi sel-sel yang rosak terhadap semua slide yang disampel dengan perbandingan dengan sel-sel yang normal. Dan yang ketiga ialah membuat kaitan antara kewujudan sel-sel yang ikan yang rosak pada slide dengan kehadiran parasit pada ikan. Okay, kita berubah kepada literature review. Merujuk kepada Bush et al. 2006, parasit didefinisikan sebagai bilangan individu parasit yang tinggal di dalam perumah dan bilangannya boleh berubah daripada 0 ke infinity. Ikan boleh dijangkiti parasit melalui 2 cara merujuk pada Costa et al. Yang pertama ialah secara langsung dengan ikan tersebut memakan krustasea yang telah dijangkiti parasit. Dan yang kedua iaitu dengan pengambilan plantivorous, ikan yang telah mengumpul larva nematok melalui aktiviti memakan plankton. Seterusnya, kajian histologi ini bertujuan untuk menentukan perubahan yang mungkin berlaku oleh yang disebabkan oleh patogen ataupun penyakit, dan ini merujuk pada Yue Lin Zhang et al. 2006. Dan hanya beberapa kajian yang telah dilakukan mengenai hubungan parasit dan ikan, terutamanya yang dilakukan di lembangan maliau, ia adalah sangat terhad. Maka kajian ini perlu dilakukan demi memahami status kesihatan ikan air tawar tempatan yang boleh digunakan untuk memahami status pemeliharaan dan populasi ikan ini di kawasan kajian. Okey, kita beralih pula kepada metodologi. Kawasan kajian yang dipilih adalah lembangan maliau. Lembangan maliau ini adalah salah satu daripada ekosistem terkaya dan paling kompleks di dunia. Kaedah persempelan. Terdapat beberapa proses persempelan dalam kajian ini. Yang pertama ialah penyediaan sampel ikan. Okey, kesemua ikan akan ditangkap daripada habitat dan kawasan yang sama dan ditangkap menggunakan jaring ikan. 20 hingga 30 ekor ikan akan ditangkap untuk tinjauan parasit umum seperti purata umur, kelas saiz dan jantinom. Ikan-ikan tersebut akan diangkut ke dalam makmal dengan menggunakan bekas plastik dan akan diperiksa pada hari yang sama tanpa pemeliharaan terlebih dahulu. Ini adalah merujuk kepada Masuk AO 2014. Ikan-ikan yang telah ditangkap akan diletakkan di dalam bekas yang berisi ais agar dibiarkan mati secara perlahan-lahan.
Ini adalah merujuk kepada Uchang et al. 2019. Setengah ikan yang masih hidup akan diteruskan dengan proses pematian yang seterusnya, iaitu proses pitching. Ini merujuk pada David and Koff 2006. Pitching merupakan proses pematian bahagian otak ikan dengan kaedah-kaedah tertentu, sama ada pemotongan kepala atau menggunakan rod ataupun jarum. Seterusnya, ikan-ikan tersebut akan dikenal pasti secara taksonomi. Sampel organ seperti usus dan insang akan diambil. Kedua-dua organ tersebut akan dimasukkan ke dalam 10% buffer nitroformalin untuk diawetkan. Ini merujuk pada Fatihah et al. 2017. Okey, seterusnya penyediaan sampel peresat ikan. Setiap ikan akan digunting daripada dubur secara membujur dengan menggunakan gunting. Usus masuk perut akan dibuka dengan menggunakan gunting dan dimasukkan ke dalam piring petri. Peresat dipilih dengan menggunakan pipet pasture dan dimasukkan dalam botol spesimen yang mengandungi 5% alkohol sebagai pengawet. Ini adalah merujuk kepada Masuk et al. 2014. Bilangan peresat per ikan dan tapak jangkitan akan diperhatikan. Prosedur yang sama akan digunakan untuk memeriksa insang dan tisu dalaman. Peresat yang ditemui daripada pengawetan akan dibasuh dengan air dan dilihat di bawah mikroskop. Ini juga merujuk kepada Masuk et al. 2014. Jika proses pengenalpastian tidak dapat diteruskan ataupun tidak dapat dihabiskan pada hari yang sama, maka organ-organ tersebut dan peresat akan disimpan di dalam 70% alkohol untuk tujuan pengawetan. Okey, yang seterusnya adalah histologi sel yang melibatkan pemprosesan tisu. Pemprosesan tisu ini adalah merujuk kepada Pratiwi Damanan 2015. Pertama sekali adalah pemilihan tisu. Tisu akan dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam dan yang telah diseraikan agar tidak menyebabkan sebarang kerosakan kepada tisu. Dan jaringan tisu tersebut akan dimasukkan ke dalam bekas keset. Kemudian potongan tisu tersebut akan dihidrasi dan direndamkan di dalam cairan etanol. Proses ini adalah untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam tisu untuk diisi dengan cairan-cairan yang lain seperti parafin. Seterusnya, tisu akan dibenamkan ke dalam parafin mengikut teknik histologi. Ini adalah untuk mengekalkan struktur tisu supaya sama seperti struktur asal. Diikuti dengan proses pengirisan jaringan tisu. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mikrotom dan diletakkan di atas slide. Mikrotom merupakan alat yang digunakan untuk memotong tipis suatu jaringan tisu. Hasil dari pemotongan ini merupakan pita tipis jaringan yang dapat membantu ketepatan diagnosis. Akhir sekali, pewarnaan slide. Jaringan tisu di atas slide akan diwarnakan dengan hematoxylin dan iosin dan ditutupkan dengan cover slip. Ini bagi memudahkan pengamatan jaringan di bawah mikroskop. Pindah kepada analisis data pula. Antara parameter analisis yang akan digunakan dalam bagi mengeksplorasikan data ialah peratusan prevalence dan keamatan mean. Ini adalah merujuk pada Shad et al. 2006. Seterusnya, pekali korelasi Pearson R juga akan digunakan untuk melihat hubungan antara bilangan peresat X dan juga peratusan sel rosak Y terhadap organ-organ ikan. Diberi adalah formula korelasi Pearson, namun korelasi melibatkan hubungan ini juga boleh ditentukan dengan menggunakan pakej perisian SPSS versi 26. Apabila menggunakan pakej perisian ini akan memudahkan data akhir untuk diperoleh. Seterusnya, jangkaan hasil kajian ini adalah tidak akan ada hubungan antara jangkitan peresat dan kerosakan sel tisu sekiranya tiada jangkitan. Apabila tiada jangkitan, ternyata kawasan kajian ini adalah bebas daripada jangkitan peresat. Maka deskripsi histologi hanyalah tertumpu kepada sel normal dan sel yang sihat. Kesimpulan daripada kajian ini, dengan menjalankan kajian peresat terhadap ikan ini, maka kita dapat menentukan dan membezakan di antara sel-sel yang rosak dengan sel-sel yang normal. Selain itu, kehadiran peresat terhadap ikan dan kewujudan sel-sel yang rosak
Juga dapat dihubungkan ikan. Seterusnya, tindakan susulan dapat diambil bagi memelihara populasi ikan di kawasan kajian, iaitu di Lembaga Meliau. Sekian, terima kasih.